Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi malam ini kita sambung dengan video pengajaran yang seterusnya, di mana kali ini, dalam video kali ini cikgu akan kongsikan dua kaedah untuk penukaran unit masa dan waktu, iaitu unit abad dan tahun. Dalam video sebelumnya, cikgu dah kongsikan dua kaedah untuk melakukan penukaran unit antara dekad dan tahun. Jadi dalam video kali ini pula cikgu kongsikan untuk abad dan tahun. Okey, asasnya adalah anda kena ingat bahawa satu abad adalah bersamaan dengan 100 tahun. Satu abad adalah bersamaan dengan 100 tahun. Ini adalah asas untuk kita melakukan penukaran unit nanti. Jadi kita ulang semula. Satu dekad pula adalah bersamaan dengan 10 tahun. Okey, satu abad 100 tahun, satu dekad 10 tahun. Tapi kali ini kita hanya fokus, kita hanya sentuh abad dan tahun sahaja. Sebab dekad dan tahun cikgu dah ajar dalam video yang sebelum. Soalan yang pertama, cuba bagi yang mudah. Okey, soalan yang paling mudah yang pertama. 5 abad sama dengan berapa tahun? B, 8 abad sama dengan berapa tahun? Okey, 5 abad berapa tahun? Jadi kalau satu abad adalah 100 tahun, 2 abad 200 tahun, 3 abad 300 tahun dan seterusnya, kita boleh nyatakan bahawa 5 abad adalah 500 tahun. Sifir dia mudah, sifir 100 saja. 5 darab 100 lah kalau nak mudah lah. Okey, soalan B pula, 8 abad berapa tahun? Kalau satu abad 100 tahun, 2 abad 200 tahun dan seterusnya sampailah 8 abad adalah samaan dengan 800 tahun. Ini adalah soalan yang paling mudah. Okey, sekarang cikgu masuk soalan yang lebih sukar sedikit. Okey, soalan C, 308 tahun tukarkan kepada abad dan tahun. Jadi ada dua kaedah. Kaedah yang pertama adalah kaedah ratus dan kaedah kedua adalah kaedah jari ataupun kaedah kotak. Jadi nama tu mana-mana lah, yang penting anda faham. Yang pertama adalah kaedah ratus. Kaedah ratus sangat senang. 308 tahun. Okey, kita nak tukar kepada abad dan tahun. Kita tahu bahawa satu abad adalah 100 tahun. Jadi dalam nombor ini, soalan ini, kita bulatkan nilai tempat ratus. Jadi 10 ratus. Persoalannya kenapa ratus? Sebab di sini adalah perkaitan antara abad dengan tahun. Jadi satu abad adalah 100 tahun. Jadi kita kena bulatkan ratus. Setelah kita bulatkan ratus, kita akan tulis jawapan dia. Terus apa jawapan? 3 adalah 3 abad. Okay, nombor yang kita tak bulatkan, nombor yang tidak dibulatkan adalah merujuk kepada tahun. Di mana di sini adalah sifar 8. Sifar 8 kita tulis sebagai 8 tahun. Okay, ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah kaedah jejari. Kaedah jejari untuk abad dan tahun berbeza dengan dekad dan tahun. Jejari dia hanya 2, sebab satu dekad 10 tahun, 10 tahun. Dan untuk abad dan tahun kita kena lukiskan 3. 1, 2, 3 jari. Okey, yang pertama di sini kita bahagikan 2. Ini adalah untuk abad. Yang 2 di sebelah adalah untuk tahun. Kemudian masukkan soalan ke dalam jari. 3 sifar 8. Jadi jawapan kita adalah, baca satu persatu. 3 abad sifar 8, 8 tahun. Selesai. Jadi yang ini kalau tak nak lukis, gunalah kotak. Kotak pun sama. Cuma yang bezanya adalah dia segi 4. Sama, masukkan nombor. Okey, 3 abad 8 tahun. Itu adalah kaedah dia, kaedah nilai tempat ataupun kaedah ratus, dan satu lagi adalah kaedah jejari. Okey, soalan seterusnya. Soalan D, 417 tahun tukarkan kepada abad dan tahun. Masih unit yang sama. Jadi kaedah yang pertama adalah kaedah nilai tempat ataupun kaedah ratus. Kita bulatkan nilai tempat ratus, 10 ratus. Dan terus dapat jawapan 4 abad 17 tahun. Kaedah jejari pula, lukis 3 jejari, 1, 2, 3. Ini untuk abad, ini untuk tahun.
tahun. Kemudian masukkan soalan nombor ke dalam jari 1417. Jadi jawapan kita adalah baca daripada abad dan tahun. 4 abad 17 tahun. Okey, jadi dua langkah yang berbeza, tapi mana-mana kaedah yang anda gunakan pasti akan dapat jawapan yang sama. Kalau jawapan tak sama, maksudnya ada silap lah. Okey, itu adalah contoh soalan untuk penukaran tahun kepada abad dan tahun. Okey, seterusnya cikgu nak bagi sebaliknya, iaitu abad dan tahun kita tukarkan kepada tahun. Okey, untuk soalan penukaran unit ini iaitu abad dan tahun, tukarkan kepada tahun. Untuk langkah pertama, kaedah dia agak berbeza sedikit, tetapi kita masih kekalkan cara yang sama, kaedah yang sama, iaitu kaedah jari untuk kaedah yang kedua. Cuma kaedah yang pertama ni kita tukarlah. Dia tak dapat gunakan kaedah seperti sebelum ini, iaitu kaedah ratus. Untuk kaedah pertama ini K1, kaedah 1 kita gunakan kaedah darab lah, kaedah darab terus ataupun kaedah tukar terus. Jadi contohnya 8 abad 63 tahun, kita nak hanya menjadi tahun. Bermaksud dalam soalan ini tahun kita dah tak perlu kacau sebab tahun ni dah sama dengan tahun. Hanya satu sahaja yang perlu kita tukar, iaitu 8 abad. Jadi dalam soalan A yang awal tadi kita dah belajar 1 abad 100 tahun, 2 abad 200 tahun. Tapi di sini adalah 8 abad. 8 abad sifar 100, 8 darab 100 adalah 800 tahun. Okey, kita akan dapat 8 abad 800 tahun. Sekarang dengan pasangannya kita kena gabungkan. Kalau gabungkan kita kena tambahkan dengan 63 tahun. Untuk soalan ini sebenarnya boleh congak, tapi untuk cikgu tunjukkan tak apa. Jadi 800 tambah 63 kita dapat 863 tahun. Kaedah kedua, kaedah jari masih sama, lukis jari 1 2 3. Okey, buat pembahagian A secara ringkas cikgu tulis A lah untuk cepat. A abad di tahun. Kemudian masukkan mengikut unit masing-masing. 8 abad 63 tahun, 63 tahun. Kemudian tengok semula soalan. Soalan nak hanya dalam tahun. Kalau soalan nak hanya dalam tahun, kita tak perlu baca abad. Terus baca sampai habis. 863 ataupun 863 tahun. Selesai, sama. Jadi inilah kaedah dia untuk penukaran unit abad tahun kepada tahun. Agak berbeza sedikit untuk kaedah 1 sebab kita tak dapat gunakan kaedah nilai tempat tadi, kaedah ratus. Jadi kita guna kaedah darab ni ataupun kaedah congak. 8 abad 800 tahun. Kalau 7 abad 700 tahun. Okay, soalan terakhir. 11 abad 24 tahun. Kaedah yang pertama, kaedah darab terus, kaedah congak. 11 abad kita hanya perlu tukarkan abad. Kita tidak perlu tukarkan tahun. Sebab tahun unit dia telah sama, tahun dengan tahun. Jadi kita tak perlu ganggu. Kita hanya perlu tukarkan 11 abad. Okey, 11 abad sama dengan berapa tahun? 11 abad sama dengan berapa tahun? Jadi 1 abad 100 tahun. Kalau 2 abad 200 tahun. Kalau 8 abad 800 tahun. 9 abad 900 tahun. Kalau 10 abad adalah 1000 tahun. Macam mana kita tahu 1000? Sebab 10 abad kita darab dengan 100. Ada 2 sifar. Jadi 1, 2, 3, 1000 tahun. Kalau 11 abad kita darabkan dengan 100. Okey, pendaraban dengan 100 ada 2 sifar. 11, 2 sifar. Sifar. Bermaksud 11 abad adalah bersamaan dengan 1100 tahun. Dan kita gabungkan dengan pasangannya iaitu 24 tahun. 24 tahun. Kita akan dapat 4211 tahun. Dapatlah kita jawapan 1124 tahun. Kaedah yang kedua, K2, kaedah jari. Jadi sekarang untuk kaedah 2 ni cikgu gunakan kotak. Kita buat kotak. 1, 2, 3. Okey, 3.
di mana kotak yang pertama ini adalah untuk abad. Kotak yang kedua pula adalah untuk tahun. Masukkan nombor ataupun soalan ke dalam unit ataupun kotak masing-masing. 11 abad kita masuk sini. 1 2 11 abad. 24 tahun. 2 4. Jadi tengok balik soalan, dia nak tahun sahaja. Jadi abad kita tak perlu baca. Kita salin semula ke semua angka ini. 1 1 2 4. Unit adalah tahun. Jadi samalah jawapan dengan kaedah 1. Jadi itulah dia kaedah untuk penukaran unit abad dan tahun. Jadi keseluruhannya ada 3 kaedah. Yang pertama tadi adalah penukaran unit untuk tahun kepada abad dan tahun, iaitu kaedah pertama dia adalah kaedah nilai tempat ataupun kaedah ratus. Dan yang kedua adalah kaedah congak ini ataupun kaedah darab terus dan kaedah jari. Jadi keseluruhannya ada 3 kaedah yang cikgu kongsikan untuk penukaran unit, dekad dan tahun. Sekian saja untuk video cikgu pada kali ini. Jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Terima kasih kerana menonton dan bye-bye. We'll be right back.